Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Unit Keusahawanan. Permata Podcast pada kali ini, kami akan membincangkan mengenai kesihatan mental. Mari kita kenali sahabat-sahabat saya yang berada dalam video pada kali ini. Sebelum itu, saya Nur Fatihah binti Muhammad Zamri. Assalamualaikum dan hai, saya Nur Amaliza binti Muhammad Walillah. Hai semua, nama saya Nur Insafa. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafatin Farzana binti Muhammad Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Asma binti Popil. Apa itu yang dikatakan dengan definisi kesihatan mental? Okey, di sini kita ingin merangkumkan bahawa definisi kesihatan mental itu adalah sebenarnya kemampuan seseorang individu, kumpulan ataupun persekitaran sewaktu mereka berinteraksi dengan orang lain menggunakan segala perasaan, emosi dan juga keupayaan komunikasi untuk mencapai kesejahteraan hidup yang lebih saksama. Dan hari ini saya akan cakap pasal punca yang mendorong kepada masalah mental health. Dan perkara yang menarik perhatian saya ialah perfectionist. Dan berdasarkan istilah Nobody's Perfect, saya yakin semua orang pasti mempunyai sisi perfectionist tersebut walaupun dalam peratusan yang berbeza. Tetapi social perfectionism merupakan satu perkara yang sangat berbeza dengan perfectionist. Social perfectionism merupakan satu ketakutan sekiranya mereka dikritik ataupun ditegur oleh orang sekeliling. Ketakutan untuk gagal. Sedangkan kritikan dan teguran merupakan satu perkara yang baik untuk menjadikan kita seseorang yang lebih baik. Tetapi stres yang disebabkan oleh social perfectionism ni akan mendorong seseorang itu menjadi stres, murung, keletihan yang melampau dan akan menjadikan mereka low self-esteem. Confidence level mereka akan menurun. Antara ciri-ciri social perfectionism ni, yang pertama, dalam kamus kehidupan mereka tiada istilah tempat kedua ataupun tempat ketiga. Bagi mereka, sama ada mereka betul-betul mendapat tempat yang tertinggi ataupun mereka telah gagal. Yang seterusnya, mereka mempunyai unrealistic standard yang kadang-kadang kita orang yang biasa tak tercapai, tak terfikir untuk mendapatkan matlamat tersebut. Yang ketiga, mereka hanya fokus terhadap keputusan akhir, bagaimana mereka mencapai matlamat tersebut. Bagi kita, sepanjang proses pembelajaran, jatuh naik merupakan satu perkara yang menyeronokkan, tetapi tidak bagi seseorang yang mempunyai social perfectionism. Yang seterusnya, orang social perfectionism ni takut akan kegagalan. Kegagalan bagi mereka, kegagalan tu akan menjadikan mereka seorang yang depressed sebab mereka tak capai goals yang ditetapkan. Dan akhirnya akan menjadikan mereka seorang yang procrastination, suka bertangguh-tangguh dan low self-esteem. Sekali, perfectionist sebenarnya merupakan suatu perkara yang sangat baik. Tetapi ia bergantung kepada cara seseorang itu berfikir. Healthy perfectionist akan mendorong seseorang itu untuk sentiasa berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan lagi mutu kehidupan mereka. Tetapi, bagi unhealthy perfectionist ataupun toxic perfectionist, ia akan mendorong seseorang itu untuk menjadi seseorang yang sentiasa stres, anxiety, fatigue, keletihan yang melampau dan low self-esteem. Confidence level mereka akan menurun. Saya akan bercakap mengenai kesan pengabaian terhadap kesihatan mental. Hai, okey. Persoalannya, apakah kesan pengabaian terhadap kesihatan mental? Stres dan tekanan yang melampau memberi kesan kepada sesetengah individu yang berisiko mengalami kesihatan mental, termasuklah kemurungan. Jika kemurungan tersebut
gagal dikenapasti dan sukar dirawat dengan baik, maka ia akan menyebabkan individu tersebut melakukan sesuatu di luar jangkaan. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka mengalami emosi yang tidak stabil, di mana mereka mengalami perasaan ingin marah, sedih dan kecewa, sehingga mereka tidak dapat membuat keputusan dengan baik. Mereka lebih cenderung untuk memilih membunuh diri sebagai pilihan terbaik untuk menyelesaikan segala masalah mereka. Buktinya, kes bunuh diri di seluruh negara menunjukkan peningkatan dari semasa ke semasa yang melibatkan pelbagai jenis latar belakang mangsa yang mengalami gangguan kesihatan mental tersebut. Seterusnya, kesan pengabaian terhadap kesihatan mental juga ialah menjejaskan kualiti kehidupan dan kesihatan mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila individu tersebut tidak suka untuk bergaul dan melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti sosial, kerana mereka lebih cenderung memilih untuk bersendirian kerana mereka tidak suka untuk bersosial, menyebabkan mereka ni tersisih daripada masyarakat. Mereka cenderung untuk membuat keputusan mereka sendiri dan memendam masalah dan tekanan yang mereka hadapi. Kesimpulannya, setiap orang hendaklah berfikiran positif kerana fikiran negatif tidak memiliki apa-apa faedah kepada diri, terutamanya terhadap kesihatan mental. Pemikiran yang positif akan mempengaruhi emosi dan tingkah laku seseorang. Oleh hal demikian, ingatlah, berfikirlah positif dan jauhi fikiran negatif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berkongsikan tentang cara kita mengatasi masalah kesihatan mental. Pertama, kita haruslah belajar menangani tekanan mental. Sebagai seorang pelajar, kita hendaklah bijak membuat timbangan antara keperluan di universiti, di rumah dan kepada diri sendiri. Kita perlulah membuat perancangan awal untuk dalam pelbagai aspek. Contohnya dalam tugasan universiti, kita perlulah bijak untuk membuat jadual kerja-kerja yang perlu diutamakan terlebih dahulu. Dengan ini, kerja kita akan lebih teratur dan kemas. Selain itu, pelajar juga tidak akan merasa cemas dan terburu-buru dalam melakukan tugasan tersebut. Cara kedua untuk mengatasi masalah kesihatan mental iaitu dengan membina kekuatan melalui sokongan. Sokongan di sini bermakna ibu bapa, keluarga, rakan-rakan dan orang-orang yang boleh kita percayai untuk berkongsi masalah kita. Dengan berkongsi masalah, tekanan dalam badan kita akan berkurang dan kita juga, selain itu, kita juga dapat menyelesaikan masalah yang kita ada dengan cadangan dan pendapat daripada mereka. Selain itu, dengan adanya kumpulan sokongan ini dapat menyokong emosi kita dan menyemangati kita ketika kita berada dalam kesusahan atau sedang berputus asa. Dengan ini, kita akan terus semangat untuk melakukan perkara yang kita lakukan. Cara ketiga untuk mengatasi masalah kesihatan mental kita iaitu dengan mengenal dan mengendali emosi kita. Dengan kita mengenali emosi kita iaitu emosi sedih, emosi marah dan emosi gembira, pada ketika itu kita akan tahu cara untuk mengendali emosi kita. Contohnya ketika sedih, kita boleh mengendali emosi kita dengan keluar dengan rakan-rakan ataupun berbincang dengan rakan-rakan ataupun menangis. Dengan ini kita dapat
mengendali emosi kita selayaknya. Dengan itu, kita akan mengurangkan tekanan mental kita dan kesihatan mental kita akan lebih terjaga dengan adanya cara yang betul untuk mengendali emosi tersebut. Langkah terakhir untuk mengatasi masalah kesihatan mental iaitu dengan mengamalkan gaya hidup sihat. Mengamalkan amalan gaya hidup sihat seperti bersenam 3 kali seminggu sekurang-kurangnya, makan makanan yang seimbang, tidak menghisap rokok, tidak mengambil dadah dan sebagainya. Dengan amalan gaya hidup sihat yang baik, kita dapat mengurangkan tekanan mental kita dan menjaga tubuh badan kita menjadi lebih sihat. Dengan tubuh badan yang sihat, mental kita akan lebih stabil. Itu sahaja daripada saya, 4 cara untuk mengatasi masalah kesihatan mental. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Oh, hai. Sekarang saya akan bercakap mengenai kepentingan menjaga kesihatan mental. Saya akan beritahu 4 kepentingan je. Okey? Jadi yang pertama, kalau kita jaga kesihatan mental, ianya dapat meningkatkan kesihatan diri dan produktiviti kehidupan. Apabila minda sihat, jadi seseorang itu akan lebih cenderung untuk menjaga kesihatan tubuh badan dengan aktiviti harian. Mungkin seperti bersenam, berjoging, bermain badminton dan sebagainya. Jadi, tubuh badan mereka akan lebih bertenaga dalam melakukan sebarang kerja. Oleh itu, produktiviti kehidupan mereka meningkat. Seterusnya, kalau kita jaga kesihatan mental, kita dapat menghindari penyakit mental. Kita kena jauhi kemurungan, sikap suka marah ataupun berfikiran negatif. Kita kena keluar daripada suasana negatif tersebut. Jadi, mungkin kita boleh berehat seketika dan mengamalkan cara pernafasan yang betul atau melakukan aktiviti fizikal ataupun senaman ringan. Kalau kita tak boleh nak handle, kita kena cari pertolongan daripada pihak profesional. Okay? Seterusnya, kalau kita jaga kesihatan mental, kita dapat menikmati kehidupan dan pandai mengatasi masalah. Kita sentiasa berfikiran positif dan tidak terlalu memikirkan masalah tu terlalu mendalam. Dan kita kena sedar untuk menikmati kehidupan yang singkat bersama sahabat atau keluarga. Dan seterusnya, kalau kita jaga kesihatan mental kita akan perwatakan yang baik akan disukai oleh ramai orang. Jadi kita kenalah pandai bergaul mesra dan ada perwatakan yang baik dalam bersosial. Kalau kita berfikiran positif dan pandai kawal diri, kita akan dapat disukai oleh ramai orang dan berada dalam suasana yang positif. Okey? Itu je daripada saya. Bye.